Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fazil dalam channel saya Fazil Angler. So kali ini kita nak sembang-sembang dan borak-borak sikit lah berkenaan dengan ultralight game. So apa itu ultralight? Apa yang bestnya ultralight ni? Kat mana waktu bila kita nak guna dan sebagainya. So perkara-perkara ini saya akan kongsikan dekat dalam edisi kita kali ini. So saya tahu dekat dalam YouTube, dekat dalam website dan banyak sangat orang kongsikan pasal ultralight ni. So kita ulang kaji lagi berkenaan dengan ultralight ni. So untuk first kali kita nak pergi kepada spek ultralight. Okey, untuk game dekat Malaysia, ultralight dekat Malaysia ni kita telah menetapkan persatuan-persatuan angler, kelab-kelab ultralight telah menetapkan bahawasanya maksimum untuk kategori game ultralight ni adalah 6 lb, 6 pound dan ke bawah. So 6 pound dan ke bawah ni dikira kategori ultralight daripada segi road, daripada segi mainline. So 6 lb dan ke bawah ni dikira dalam kategori ultralight. So reel yang digunakan adalah 1000 dan ke bawah. Maksudnya boleh guna 500, boleh guna 700, 800 dan 1000. So lebih daripada itu, kalau macam size 2000 tu dia dah tak balance lah dengan kita punya road tadi, dan kita punya capacity, kita punya line juga dah tak balance. So dan maximum drag untuk game ultralight ni adalah 3 kg. So kebanyakan yang game ultralight ini dia menggunakan gewang-gewang aksi ringan lah. Gewangnya kebanyakannya gewang paling berat pun dalam, tak silap saya, dalam 8 gram, mungkin 8 gram, dan ada juga yang menggunakan gewang lebih berat daripada tu, terutama yang mancing dekat laut dalam. Dia gunakan jig yang agak berat. Tapi bila jig ni berat, dia tak berapa balance dengan kita punya road dan kita punya line kita. So game ultralight ni memang didesainkan untuk memancing ikan-ikan yang sederhana kecil. So ikan dalam 1 kg dan ke bawah, ataupun 2 kg dan ke bawah, ataupun 3 kg pun dan ke bawah tu kira memang dah full fight lah untuk game, untuk setup ultralight ni. So dekat luar sana terdapat fahaman yang salah mengenai dengan ultralight ni. So ada orang kata ultralight ni untuk game budak-budak saja, untuk game ikan kecil-kecil, dan tak sesuai untuk game besar. So pada saya statement ni ada betul dan ada salahnya. Okey, betul, game ultralight ni didesainkan untuk ikan-ikan yang sederhana kecil. So seperti mana yang kita faham, dekat Malaysia ni nak cari ikan-ikan yang besar-besar tu boleh dikatakan agak payah dan agak pupus lah kan dekat Malaysia. Walaupun pergi Taman Negara sekalipun, saya baru balik Taman Negara akhir tahun lepas, dalam bulan 11 tu saya masuk ke Taman Negara, pun nak dapat ikan yang nak dapatkan ikan yang taraf sekilo pun dah payah dah kat sana. Dulu senang lah dapat, sekarang ni pun payah juga nak masuk, nak mancing ikan besar-besar tu kena pergi ke dalam lagi dan kos dia lagi besar. So kalau ikan setakat dalam sekilo dan ke bawah tu insya-Allah masih ada. So kalau ikan yang sekilo dan ke bawah ni, kalau kita guna setup yang besar, so dia tak berapa nak feel sangat, dia tak berapa nak layan lengkungan road tu, dia tak bagi electricity current kepada pemancing. So apa yang angler ni buat adalah dia menggunakan setup ultralight. So setup aksi ringan ni, so walaupun ikan kecil 500 gram, 200 gram atau beberapa gram sekalipun, kita dah dapat renjatan tarikan daripada ikan ni tadi. So tapi adakah ia tak sesuai untuk mancing ikan besar? Kadang-kadang kita mancing, kita tak tahu ikan apa yang dekat bawah. Ikan yang besar pun dia sambar gewang yang kecil, ikan besar pun dia makan umpan yang kecil, dan kita pun tak tahu rezeki kita hari itulah. So bila kita menggunakan setup ultralight ni, adakah ia tak boleh naikkan ikan-ikan yang besar-besar ni, ikan yang 5 kilo ke atas dan sebagainya? Tak. Setup ultralight yang dikeluarkan oleh brand-brand jenama hari ini dah kira cukup bagus kan. Hari ini jenama-jenama besar pun telah mula untuk join game ultralight ni, dan menghasilkan satu setup, satu road yang berkapasiti aksi ringan ultralight, tapi dia punya kekuatan strength dia dah mengalahkan road yang besar, yang heavy, yang main untuk heavy action kan. Walaupun road tersebut, walaupun mesin tersebut, reel tersebut didesainkan untuk aksi ringan, untuk ultralight, tapi untuk menarik, untuk bawa naik ikan besar, boleh naik. Dah terbukti banyak dah. Kalau you all masuk dalam grup-grup ultralight, kat sana banyak angler-angler telah berjaya mendaratkan spesies-spesies
besar seperti mana spesies spesies macam-macam spesies lah. Toman pun ada gunakan ultralight. Kalau main kat laut tu ada yang dapat ikan barakuda guna ultralight juga. Saya pun terkejut, memang angler-angler sana memang padu-padu lah. So dekat Malaysia ni lebih sesuai untuk kita gunakan setup ultralight disebabkan oleh ikan-ikan kita yang berskala kecil. Kita tak macam kat luar negara. Luar negara sebab apa ikan diorang ni besar-besar? Disebabkan oleh angler-angler kat sana dapat ikan, diorang catch and release. Kita daripada sekecil-kecil ikan pun kita nak kita nak bawa balik kan. Kalau yang tu tak apalah, yang tu bagi saya kalau dah kumpau tu kecil nak bawa balik pun tak ada hal, yang penting makan, tak ada masalah. Tapi kalau yang besar-besar, kalau yang orang yang setengah tu orang yang bagi saya mental lah, yang pergi bom, yang pergi tuba, habis anak beranak, yang baru lahir, yang baru menetas pun habis semua, mampus. Disebabkan oleh perbuatan korang ni, ikan dekat sungai-sungai kita dah mengalami kepupusan. Tapi kalau korang dah set up, korang dah setting untuk nak mancing laut dalam, nak mancing ikan toman, so aku sarankan janganlah guna setup ultralight ni. Bukan sebab, walaupun setup ultralight korang ni memang daripada jenama yang padu-padu, jenama yang mahal-mahal dan memang terbukti untuk menarik ikan ni, bagi aku tak perlulah guna setup ultralight ni. Kalau kau punya mindset memang nak mancing toman, memang nak mancing laut dalam, kau guna setup ultralight ni. Sebab apa? Memang tak sesuai. Sebab apa? Sebab pertama kalau contoh korang pergi laut dalam kan, masa tu tempat tu korang dapat memang tempat lubuk, ikan banyak naik. Sekali korang pakai ultralight, korang nak naikkan ikan tu dengan tali berkapasiti 6 pound, dengan rod korang yang kecil, yang halus tu memang melengkung habis. Tak ada masalah lah, selagi tak patah tak ada masalah. Tapi dia punya drag korang tu sampai 3 kilo je. Kalau ikan tu lagi besar, dia tarik kau punya tali spool untuk ultralight ni, dia tak banyak, dia sikit je kan. Kalau dah tarik tali sampai dah penghujung tali, kemudian nak main drag apa lagi kalau tali dah habis? Masa tu dah korang berputih mata, ikan mungkin terlepas. Ataupun kalau walaupun drag kau banyak lagi, walaupun tali korang banyak lagi, dapat ikan besar, nak naikkan ikan besar tu ambil masa. Nak main dia dia kalau dapat ikan besar guna ultralight ni, dia tak boleh main macam kita pakai heavy kita pakai action yang heavy tu. Sebab apa? Korang kena layan dia sampai dia letih. Nak kena pusing, nak kena layan sampai dia letih. Kadang-kadang bila nak letih tu ambil masa. So bila ambil masa ni, kadang-kadang untuk ikan yang besar-besar ni mungkin ambil masa 1 jam ke 2 jam. So bila ambil masa 1 jam ke 2 jam, kawan-kawan lain yang gunakan setup yang setup yang medium heavy ataupun heavy ni, diorang dah tarik banyak ikan dah. Diorang dah dapat banyak ikan dah, korang baru seekor ikan. So satu trip tu mungkin korang dapat 2-3 ekor ikan, kawan-kawan dapat berbelas-belas ekor ikan. So untuk kalau korang dah tahu korang nak memang main game yang ikan memang dah confirm besar kat tempat tu, so setup ultralight tak digalakkan lah. Setup ultralight ni untuk ikan yang kecil-kecil saja. So supaya korang dapat rasa current, korang dapat rasa dia punya feel tarikan dia, so korang boleh guna setup ultralight.